Sekali lagi Albert, cakap lagi sekali Albert, apa itu? Saya baru record. Tapak pembinaan Tapak, bangunan. okey. Lama tak dengar Albert cakap Okay. Okey, ya, tapak pembinaan, gambar bina bangunan, building structure, yes. Piling rumah, okey. Benda ni tapak lah, betul lah tu Albert kata tapak, yang lain pun cakap betul. Semua. This is tapak. Tapak maksudnya benda yang asas lah sebelum kita nak bentuk sesuatu benda. Jadi, bila kita cakap benda yang asas, itu ialah benda yang paling penting. Nak buat rumah pun mesti ada tapak, mesti ada base. Kalau kita cakap, kita kata asas, kita kata um, apa? Foundation lah. Tadi kata piling kan? Right. Just to have the structure. Okay? So it relates to validity. Bila kita cakap pasal sesuatu asas, tapak, foundation, kita cakap tentang validity. Dalam pengukuran penilaian, pentaksiran, semua cakap pasal validity. Dalam research pun kita ada cakap pasal validity. Cuma dalam research ni agak lain sikit lah dalam validity compared to validity dalam pentaksiran dalam pendidikan. Okay. Ideanya sama, cuma dalam pentaksiran dalam pendidikan ni dia ada lagi lah lagi dia bukan, dia tak beza banyak, cuma kita termkan dia tu dari segi kesan kepada individu, apa, pengguna ataupun student kita lah dalam konteks pentaksiran dalam pendidikan. Okay, so bila kita cakap pasal validity, benda tu sebenarnya satu konsep. Tapi bila kita cakap pasal validity, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu ialah kesahan. Benda yang nak sah kan. Benda yang bila kita nak cakap tentang suatu sah, kita cakap pasal bukti lah. Kena ada bukti, kena ada satu hujah yang menunjukkan bahasa bukti itu kukuh. Okay. Jadi dari segi jadi untuk nak tentukan kesahan tu ataupun validity tu, kita kena lakukan pengesahan. Proses untuk mendapatkan kesahan ialah validation. Sebabnya dulu kita memang cakap pasal validity banyak. Sekarang ni kalau dalam taksiran di especially di US, kita cakap banyak pasal validation. Macam mana kita nak make sure betul ke tak ada validity. Kita tahu validity tu apa, tapi macam mana nak buat sebenarnya validity, tak ramai yang boleh buat. Dia boleh hurai kadang-kadang tu, tapi macam mana betul-betul nak buat validity tu, of course guna banyak statistikal lah. Tapi ada juga bukti-bukti lain yang kita boleh sertakan. Alamak. Okay, ni basically hari ni lah. Tapi hari ni slide ni banyak. Saya cakap betul slide ni ada berapa. Ni ada 96. Okay, dan validity ni pun saya ingat saya ambil satu semester lah, kursus satu semester. Untuk kita hanya nak faham konsep asas, apa konsep-konsep dalam validity dan bagaimana nak cari, nak cuba buat kesahan, apa bukti-bukti yang kita perlu ada, dan akhir sekali kita nak tengok sebab validity ni asas, bila dia asas dia akan mempengaruhi. Bila dia mempengaruhi sesuatu perkara lain, kita akan tengok dari segi hubungan dia dengan reliability. Okay, kalau ingat tak masa awal-awal kelas kita kata ini one of the book lah ataupun guideline, standards kita panggil. Standards ni maksudnya panduan lah kalau kita macam code etik, etik book ataupun buku-buku undang-undang. Okay, so standards. Standards ialah satu panduan ataupun piawaian yang ditentukan oleh 3 badan ni di US dan banyaklah sekarang ni diguna pakai. Dalam standards ni untuk pentaksiran pendidikan, pengujian dalam pendidikan dan psikologi. Okay, kan kita kata pentaksiran dengan pengujian, dia benda yang boleh digunakan interchangeably, boleh digunakan benda yang sama. Okay, jadi dalam buku ni ada 3 bahagian. And standards ni pula dia revise 15 tahun sekali. Okay, yang paling last 2014. Jadi tak lama lagi lah. Ataupun saya rasa tak lama lagi, mungkin tahun, sebab COVID-19 ni mungkin lah dia akan lebih dia akan mungkin tak lama lagi dia akan reverse sekali. Sebab bila ada COVID, mungkin ada perkara-perkara yang mereka akan tambah ke, saya tak sure sama ada dia akan tunggu tahun 2029 lagi 9 tahun ataupun mungkin soon.
Okay, tapi itu 2019, 2014, 2000 apa? 2015 lah, 2001, 2000, saya tak ingat. 1999, Allah Akbar. 1999, sebelum 2014. Yang ni yang terkini. Dan dia ada dalam bahasa Sepanyol. Dia diterjemah dalam bahasa Sepanyol. Sebabnya di US ada juga yang majoriti bilingualnya ialah penduduk, bukan penduduk, komuniti yang berbahasa Spanish. Sebab banyak daripada Mexican, Puerto Rico, even Spain. Okay. Jadi dia ditranslate dalam buku ni. Okay, bila kita tengok ni, part 1 foundations. Ingat kan, Albert katakan itu tapak bangunan ataupun piling. Yang asas. Dalam part foundation ni lah kita tengok validity. First sekali dia mention. Dia tak pernah lah cakap validity lebih ataupun lebih bagus, lebih penting daripada reliability. Tetapi selalunya kita akan fokus pada validity dululah. Okay? Dan validity chapter pertama dan di bawah bab asas. Kedua apa? Reliability ataupun precision. Precision ni ketepatan. Okay? Dan bila kita cakap pasal kebolehpercayaan, reliability dan ketepatan, kita juga cakap pasal error. Okay, kalau ada ralat dalam kita punya pengukuran dan sebaliknya. Okay, sebab itu namanya reliability atau precision and errors of measurement. Okay. Dan last sekali dalam bab foundation ni kena ada fairness, keadilan. Yang ni yang kita nak tengok ni. Jadi 2 dengan 3 ni basically minggu depan. Okay, kelas kita yang last insyaAllah group akan present dan saya pun akan touch juga untuk 2 konsep ni. Selalu kita dah cakap dah daripada awal masa kita buat item analisis malam yang kita ganti tu pun kita dah tunjuk sikit Cronbach's alpha tu ialah salah satu ukuran lah untuk kebolehpercayaan, reliability of scores. Okay, score markah kita. Yang lain ni benda ni, yang benda test design, macam mana nak bina, macam mana nak buat skala, okay, macam mana nak minister ataupun nak takbir, macam mana nak score, macam mana nak report, macam mana nak macam nak interpretasi skor, markah pelajar, semua ada. Okay, test takers rights, okay, test takers ni student lah sebenarnya yang ambil ujian lah. Test users orang yang guna ujian. Jadi tak semestinya tak terhad kepada student. Maksudnya sesiapa yang guna saja markah ujian ataupun ujian tersebut dikira test users. Okay, yang ni aplikasi lah dalam ujian dalam bidang psikologi, tempat kerja sekarang ni kan macam nak jadi guru, nak jadi pilot, nak jadi doktor, itu semua testing lah tu, ujian. Kalau kita panggil pensijilan lah, credentialing, certification and stuff, ujian and then educational testing yang ni lah yang kita buat ni. And then last sekali dalam penggunaan dalam segi penilaian program ataupun kita nak guna untuk policy studies dan accountability. Okay, itu standards. Dan kita memang nak tengok bab validity. Dan bila kita cakap validity, selalunya kita selalu akan tengok benda ni lah. Kalau Google kan selalu Google, okay, kita akan tengok validity, mesti cakap pasal ni. Okay, construct, content, criterion. Okay, so kat sini ada 3 dan dalam ni pula dalam construct ada 2, convergent dengan discriminant, content ni content by itself, and then criterion ada predictive dengan concurrent. Okay, and then sebab kita cakap okay, validity memang kalau setengah kelas dia akan cover sampai sini je lah. Okay, this is just for my class I think, validation. Tapi dalam syllabus ada. Okay, so validation saya push yang ni lah, sebenarnya kelas yang ni pun okay dah. Okay, tapi saya kalau dalam kelas saya lah, saya akan tekankan juga macam mana. So ini konsepnya, jadi macam mana kita nak tengok, nak buat proses kesahan tu sendiri dan dia berdasarkan 5 sumber bukti tadi yang kita kata tadi, dan bukti ni berdasarkan standard tadi lah. Maka ada 5 bukti dan basically bukti ni overlap lah dengan yang konsep ni. Okay, 5 ni semuanya overlap. Okay, dia ada kaitan. Okay, so ini 5 bukti dengan 3 konsep. They are actually interchangeable. Bukan interchangeable, maksudnya saling melengkapi. Okay, ini hanyalah definisi besar. Ini ialah contoh-contoh bukti macam mana nak buat bagi 3 ni lah. Basically. Okay.
And then validity argument ni basically bila kita ada bukti, kan saya tadi kata bila kita nak ada bukti, nak mengesahkan sesuatu benda, kita kena hujah. So kita boleh berhujah, basically kita call it validity argument. Okay, and this is just a touch base sikit je. Okay, kalau buat PhD bolehlah buat. Okay, first affecting validity, apa faktor-faktor yang mempengaruhi validity dan bagaimana validity ni ada kaitannya dengan reliability. Sebab mereka ialah konsep yang hampir bukan sama, hampir saling bergantung. Okay, validity dengan reliability ni saling bergantung. Tapi selalunya kita fokus kepada validity yang paling tinggi sebab ia ialah asas. Itu foundation. Okay. Ini dulu dan sekarang lah. Real pasal ni. Validity kalau kita tengok buku teks ataupun buku-buku yang ada di pasaran selalunya yang dalam bahasa Malaysia, dia akan cakap validity ataupun kesahan ialah suatu konsep yang memastikan bahawa ujian mengukur apa yang sepatutnya diukur. Itu memang basically definisi popular lah kalau kita cakap pasal validity. Sebabnya dulu at first validity ni kita lihat sebagai ciri ujian. Sebab ujian tu ukur tak apa yang ukur. Kalau ujian matematik, dia ukur tak matematik? Apa bukti dia ukur soalan matematik? Dia ukur ujian domain matematik. Apa bukti dia ukur domain bahasa Inggeris? Okay. Soalan bahasa Inggeris tiba-tiba dia suruh kira. Okay. That is so sekarang ni pun adalah juga 2-3 masa work from home ni banyak juga kawan-kawan tunjuk soalan-soalan cikgu yang soalan bahasa Inggeris dia tanya matematik. Okay. Itu jadi skor bila student tu skor markah dia tu kita kata sah ke tak sah untuk ujian matematik, ujian bahasa Inggerisnya tu. Okay. Okay. Kemudian dia kata test sebabnya lepas tu setelah kita dah kata okey, itu dah pemahaman yang memang sangat azali. Lepas tu dia tengok pula okey, sebab test kita boleh guna dalam untuk beberapa kegunaan. Okey, test muat kita boleh masuk U, kita boleh naik pangkat, kita boleh dapat gaji, dapat gaji pula. Kita boleh masuk certain kursus ataupun kita kalau tak pass certain course muat, dapat certain band, tak boleh graduate, kan, sebab ada kegunaan dia untuk certain test. Jadi kita nak tengoklah kegunaan dia tu sah ke tak. Sebab kita guna dia banyak-banyak cara, sama ada sah ke tak. Jadi kita nak tengoklah. So validity lepas tu kita kata characteristic of the interpretation and use of test scores. Maksudnya kriteria macam mana kita interpretasikan kegunaan skor tu. Bukanlah test tu dah. Bukan pasal test dah sangat. Test matematik, ni soalan matematik ke tak? Okay. Sama test matematik ni kita guna untuk memang aspirasi dia seperti yang kita nyatakan tak? So kita guna test matematik tu untuk masuk untuk jadi doktor, untuk jadi engineer. Okay. So satu. Ataupun test matematik kita guna untuk tentukan sama ada dia nak naik pangkat ke tak. Contoh. Okay. Sebab muat memang ada kan. Dia naik pangkat. Kita guna. Okay. And last kali, sekarang kita kata today. Ni tahu apa? 2002. Today tu 2002 lah. Okay. Today, validity teori kesahan. Yang ni dia ambil dua-dua. Test interpretation dan use. Maksudnya dia dah incorporate kedua-duanya sekali. Okay. Macam mana kita nak buat interpretasi dan macam mana kita nak guna test. Okay. Yang ni I'm gonna just skip. Okay. Ingat tak dulu tadi saya tunjuk dokumen tu, buku tu? Dulu awal-awal kan dia start yang terbaru 2014 kan. Yang ni, okey lah, ini buku lama lah. Asalnya tu, tak salah saya binding tape ni. Binding tape kot tahun 1954 hanya APA saja yang keluarkan. Masa tu dia keluarkan, dia panggil Technical Recommendations for Psychological Tests and Diagnostic Techniques. Okay, and masa tu dia kata ada empat jenis validity ataupun kesahan. Ada construct, ada content, ada predictive and concurrent. Kalau perasan ingat tadi saya bagi outline, predictive dengan concurrent tu, dia group jadi satu nama, perasan tak? Kan? Tapi masa 1954 dia ada 4 dia pecahan. Okey. Kemudian 1955
mereka Cronbach-Hamel. Okay, Cronbach-Hamel ni memang orang penting lah, dan Cronbach ni yang cipta Cronbach sulfur yang kita kata tengok dalam item analysis tu. Kan, simbol alpha tu kan. Okay, so they discuss the term nomological network. Okay, ini sikit lah, ini very technical tapi dia still cakap, kata ada 4, okay, tapi kita nak regroup. Regroup dia jadi kepada 3. Okay, sebabnya construct okay, content okay, tapi 2 ni kita nak jadikan dia criterion related validity. Dan bawah criterion related ni ada predictive dan concurrent. Okay. Dalam tapi dalam tadi tu memang dah ada convergent dengan discriminant dah ada lah. Okay, dalam sub ni, tapi dia masa tu dia yang tu memang masuk bawah construct. Tapi bila dia cakap tahun 1955, 2 ni dia combine jadi criterion related. Okay, so this is Cronbach and this is Mill. Okay, kalau perasan ini ialah correlation ataupun apa, macam mana 2x tu berhubung. Okay, dia buat Cronbach alpha ni. Okay, nomological network maksudnya lawful network. Okay, maksudnya network yang based on teori lah. Okay, tapi yang ni yang kena skip, dan ini cara mereka represent nomological network. Okay, and dia kata nomological network ni basically construct. Dalam construct ni pula ada benda yang kita tak nampak, sebab kita kata mental measurement kan. Bila mental measurement tu sesuatu yang kita tak nampak lah, ataupun latent. Bahasanya ialah latent. Okay, construct ni lebih kepada benda yang kita nak ukur tapi berbentuk yang kita tak boleh nak ukur straight. Kita tahu kata mental measurement, benda yang kita tak boleh ukur physically. Tapi dalam tu kita kata ada items yang kita boleh tengok, observable manifestations, dan hubungan-hubungan antara ni akan menentukan hubungan-hubungan antara construct-construct ni, dan ini ialah nomological network. Okay, basically bahasa mudahnya kalau kita nak buat kita nak tengok domain English language, dalam tu ada banyak construct. Construct reading, writing, grammar, speaking, listening, dan dalam setiap ni ada item. 1 sampai item N, item 1 sampai N, sebab setiap ni ada item-item dia sendiri. Reading mesti akan relate dengan writing. Writing ada sikit hubungan dengan grammar. Grammar mesti ada kan. Speaking dengan writing, speaking dengan listening ada hubungan. Okay, so that's how they connect things. Okay, this is just a representation. Okay, tak semestinya graf ni betul lah. Ini contohnya, sepatutnya speaking tu pun ada kaitan dengan listening. Itulah. Okay, tapi ini saya just nak tunjuk, nak make sure kata boleh faham lah dalam bentuk konteks subjek. Okay, nomological network. Okay, 1966 macam lah dia punya keep on expanding. Okay, dulu apa kan dia kata criterion related ni kita jadikan dia predictive and validity same lah, maksudnya still lagi 3 jenis. Masa tu pun kita dah dia APA lagi masih buat that test. Kemudian Masick. Ini orang penting lah kalau cakap pasal validity. Masick ni nama dia memang popular. Kita tak ingat dah, Carl Masick ke? Nama dah tinggal. Carl Masick ke Bob Masick ke apa? Tak ingat dah. Masick. Okay, tapi memang dia cakap pasal, okay, dulu kita kata pasal ujian. Sekarang ni ujian tu macam mana kita inferkan dia. Kita kata okay, based on score ni kita buat inference keupayaan pelajar tu ataupun prestasi pelajar tu sekian. Dalam construct yang besar. Okay, so tapi dan dia akan kata apa evidence je lah. Okay, yang ni saya nak skip sebabnya lepas dia keep on improving. Okay, dia cakap pasal facets of validity. Dulu kan sebab dia dah mula cakap pasal macam mana kita interpret test satu dan macam mana kita guna test tu. Okay, dan ini ada dia punya ni lah, dia punya facet lah, cross. Okay, just want to know construct ni mesti ada kan, ni pun construct validity, penggunaan dia, apa kesan dia kepada masyarakat, kepada sosial, apa nilai dia, impact, dari segi impact dia kalau suatu ujian. This is actually Masick ni memang buat detail lah. He wrote a monograph tu, satu buku yang memang pasal validity saja. Okay, memang dalam tu teori pasal validity saja. Okay, so okay, this is actually the thing but not important. This is just a history. And this one maksudnya lah tahun 1985 baru 3 EPA, ERA tu gabung, mereka keluarkan satu standards.
Okay, standards ni dan dia redefine validity. Dia kata standard validity ni sama ada test kita tu ataupun score, bukan test score. Bukan ujian saja, skor yang terhasil daripada ujian tu sesuai, bermakna dan berguna. Okay, untuk bila kita buat inference. Okay, dan kita nak make sure benda yang kita tak nak jadi ataupun benda yang kita tak cadang nak jadi unintended social consequences tu kita tak nak lah. Sebabnya kalau benda yang kita tak plan nak buat tapi based on the test tu kita buat kan, sebab test tu dia ada impact yang negatif kepada masyarakat. That's what we don't want. Okay, kat sini dia dah fikir dah sebabnya banyaklah kesan-kesan buruk yang terhasil sebab ujian saja. Okay. Okay, this is lagi again. Kan, kalau kita guna suatu test tu kan, naik pangkat tu, kita cadang tak test tu nak untuk digunakan untuk naik pangkat. Pelannya nak tanya bahasa Inggeris. Lepas tu kita guna untuk naik pangkat. Kita perlukan satu lagi test untuk test nak tengok apa dia punya kompetensi dalam profesionalisme dia, dalam pekerjaan dia, baru boleh naik pangkat. Kita boleh je guna ujian MUAT tu. Contoh. Okay. Domestic lagi, yang ni lah time ni yang dia buat banyak ni. Okay. And dia kata tak kisah construct ke, content ke, and even what you call satu lagi criterion are related. Kisahlah mereka ni macam mana pun sebenarnya kita kena tengok dia dari segi sesuatu yang integrate. Tiga-tiga komponen ni perlu integrate supaya kita boleh bagi penilaian yang bagus, yang menyeluruh. Okay, sebabnya bila kita dah ada, kita integrate semua tiga komponen tu, barulah kita dapat bukti ataupun bukti empirical yang sesuai untuk support sama ada cukup tak inference kita yang kita buat tentang suatu individu berdasarkan test score mereka, ujian mereka. Sesuai tak? Okay. Dan tadilah sesuai, berguna ke tak, appropriate ke tak. Hanya kita guna markah pelajar tu. Sebab dia dapat band 5, kita guna dia untuk exit universiti. Okay. Kalau dia tak dapat band 5, dia tak boleh grad. Contohnya, sesuai ke tak? Kita buat keputusan macam tu lah. Okay, itu yang dia kata tu. Okay. Ini the bigger picture. Sebab dia kata, unitary ni maksudnya sekarang ni dia dah kata, benda yang penting tadi maksudnya jadi integrate lah. Maksudnya dia dah jadi satu konsep yang besar. Unitary konsep ni satu konsep yang besar tentang kesahan. Dan basically kan tadi korang dengan MIL, dengan APA pun cakap construct validity, lepas tu content validity, lepas tu criterion related validity. Jadi dia kata benda ni lah yang kena integrate. Dan semua ni kita panggil construct validity lah. Sebabnya nak make sure construct validity ni sesuatu construct tu valid ataupun sah. Saya rephrase. Nak kata sesuatu construct itu the validity holds, kesahannya, ada kesahan construct. Tiga benda ni kena tengok. Jadi sebab tu dia kata benda ni integrated. Kalau saya suka buat analogi, saya kata analogi dia macam kopi. Construct validity ni biji kopi. Kemudian kontennya ada cream ataupun ada fresh milk. Ada sugar. Kemudian criterion validity ni dessert yang kita makan lah dengan kopi. Sweet chocolate ke kan, atau muffin ke. So tapi benda ni semua ni kita kata kita relate dengan kopi. So the coffee itself as a construct, kopi yang dah siap, dan dalam tu ada biji kopi which is the construct, and then ada contentnya, and then ada kriteria-kriteria yang berkaitan dengan kopi tersebut. Maksudnya benda yang kita makan bersama-sama dengan kopi tersebut. This is a good analogy of validity lah. Okay. So yang ni label lah. Okay, ni datang lah. Dia kata yang tu okay, tapi sekarang ni kita nak make sure ada macam mana kita nak argue. Okay. Yang ni pun saya skip je. Tapi sebabnya dia kata Kenny argue lah message tu tadi. Okay, itu idea besar. So menjadi sekarang kita nak make sure kita boleh faham dan kita boleh interpret. Okay, bagaimana kita nak interpret sebabnya seseorang kita kata kalau skor bahasa Inggeris tu
80. Okey. Tapi 80 tu ada banyak cara kita boleh interpret markah 80 tu. Sebab dia kata contoh, a person's level of literacy in language, maksudnya dia punya tahap literasi untuk berbahasa bergantung kepada keupayaan dia untuk berfungsi lah ataupun perform ataupun buat sesuatu perkara dalam konteks-konteks berbeza. Sebabnya ada baca magazine yang relax okey. Kalau baca textbook ataupun technical manual ataupun jurnal artikel yang susah-susah, lain pula dia punya level of literacy. Okay, so 80 tu can we say that, you know, orang tu boleh baca magazine ke ataupun memang boleh baca sampai ke technical textbook. Okay, dan dia kata kena tengok juga lokasi ataupun situasi yang kita nak guna markah tu. That's how we interpret. Okay, sebabnya kita tak boleh based on item dalam test tu saja ataupun prestasi-prestasi dalam test yang agak limited tu. Okay, sebabnya benda yang inilah interpretive argument. Dia argue lah macam mana kita interpretasi score. Ini Michael Caine. Dia ni sekarang popular lah dalam validity. Okay, bila kita cakap inilah bila dia dah tukar cantik lah. Okay, ini tahun 1999. Okay, kat sini dia dah cakap, dia kata kesahan tu ialah tahap di mana bukti dan teori dapat sokong interpretasi ujian, markah ujian untuk yang kita plan, kegunaan yang kita plan, bukan tak plan tadi. Kan tiba-tiba kita plan nak untuk penggunaan nak masuk universiti je. Test ni untuk masuk universiti, tiba-tiba test ni juga untuk naik pangkat. Test ni juga untuk dapat pencen lebih. Test ni juga untuk jadi pilot lah contoh. Tiba-tiba semua pukul rata dalam. So that's actually kalau kita dah plan benda yang tak sepatutnya kita plan tu, maksudnya that's not validity evidence. Okay, lepas tu dia kata tadilah Masick punya tadi tu bagus, nampak elegan kan konsep integrated and everything, tapi tak lah sebabnya kita nak lebih kepada macam mana nak guna. Jadi dia pun kata gunalah interpretasi. Okay, this is just again dia punya history macam mana daripada buku yang binding dengan paper sellotape kan, salah kan, scotch tape ke atau duct tape kan, I think it's a duct tape. Okay, jadi sampai buku cantik macam ni lah. Okay, so again similar lah, dia lebih kepada samalah tahun 1999 pun dia cakap benda tu, ni tahun 1999, lepas tu 2011, 2013 ni memang ni popular lah, dua artikel ni memang orang cite lah. So keluar satu standards dalam 2014 ni, dia kata benda yang sama. Okay, degree which evidence and theory support the interpretations of test scores. Dia tak kata test, dia kata test scores. Okay, jadi dan cara kita guna yang kita dah rancang lah, propose, bukan yang kita tak rancang, unintended. Okay, ini validity in essence ni semua kita kena. So dia kata kat sini dalam validity ni kita kena kumpul bukti, nak make sure interpretasi dan kegunaan skor tu tepat, memang seperti yang dirancang, the proposed use. Propose maksudnya benda yang kita rancang lah, ataupun intended. Okay, benda yang kita aim. Sebabnya kita kata apa kegunaan test ni, the purpose of the test lah, intended, propose. Okay, so that's why they say okay, konsep-konsep tiga tu tak berapa clear. So macam mana kita nak buat validation, tapi konsep yang tiga tu still lagi kita guna pakai lah in terms of nak explain the bigger picture of validity. Okay, jadi tiga ni lah. Jadi kita nak tengok construct, dan dalam construct ada convergent, ada divergent, ada content, lepas tu ada criterion, ada predictive and concurrent. Okay, sampai sini. Macam mana buat break room? Boleh buat break room ke? Kita tak boleh buat break room lah. Assign. Okay, nampaknya tak boleh buat break room.
Ke saya tak boleh share dulu konten baru boleh, oh betul lah tak boleh share konten baru boleh buat break room. Okay. Dalam 10 minit, boleh tak saya apa, assign dalam break room, just apa, saya akan assign dalam 3 lah, maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 benda lah. Convergent validity, bawah construct validity, divergent validity, bawah construct validity juga. Content, criterion predictive, criterion concurrent. Ada 5 lah basically. Kalau saya pecahkan dalam break room, boleh tak go through the slides. Kalau saya baca saja, dia akan boring lah. Sekejap saja. At least 3 benda ni dan kita akan tengok benda ni juga. Sorry, yang 5 tu, 5 evidence tu. Test content semua tu. Sekejap, sekarang pukul berapa? Okay, 6 suku. Sekejap saja. Saya just nak go through in a group. Dalam break room, boleh buka sendiri punya share screen. Siapa-siapa yang buka laptop, boleh share screen. I hope sekarang ni saya nak break room randomly saja. Boleh Ya. 3 ni. Construct validity, tengok convergent, construct divergent, lepas tu ada yang group akan buat content, ada yang group akan criterion predictive, criterion concurrent. Sekejap. Stop sharing. Okay. Breakout session. 3 participants into saya buat 7 lah. Kalau 7 okey tak? Okey.
Doktor, Ya, ya. Oh, dah. doktor, dia termasuk terkeluar, doktor. Hello, Hujan internet ah. lebat, hujan lebat. Okey, tak apa. Sekarang ni Rosli, oh lah, Rosli pun tak ada juga. Hilang. Cikgu, okey. Cikgu Hana ni ada. Cikgu Hana ni boleh dengar tak? Kak Hana ni ada tu, tapi tak tahu dia Okey. dengar ke tak. Okey. Kalau macam tu, Amalina just cuba tengok apa evidence, tengok slide saya Aha. ataupun tengok contoh yang evidence, source of evidence untuk ni, untuk apa? Content. Okey? Mm-mm. Okay, sources of validity evidence, test content. Tengok Okay. yang content, test content saja. Okay, Mm-mm. thank you. Okay. Okay. Bert, Bert ni tak. Cikgu Hana ni. Ya dokter. Okay. Oh, Bert dah terkeluar sini ke? Tapi, Apa nih saya guna apa nih handphone dengan laptop jadi okay. Jadi, Bert selesa guna yang mana? Laptop ke handphone? sebab laptop kan saya punya audio kan dia ada masalah sedikit tapi saya Oh, boleh chat dengan kawan-kawan dalam grup tuh. okay. Boleh kan Bert? Okay. Ya Okay, boleh terima boleh. kasih Bert. Saya keluarkan daripada Bert daripada grup tadi tu. Okay. Kata apa? Okay, Grup tadi terima tuh kasih Bert. Bert masih dengan grup tadi ya? iya masih. Okay, terima kasih Bert. Oke.
Okay.